Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menceritakan tentang kes pembunuhan Zulfarhan Osman Zulkarnain. Kes ini adalah kes jenayah melibatkan penderaan yang berlaku pada awal 21 dan 22 Mei 2017. Kes ini melibatkan seorang mangsa yaitu penama yang saya telah sebutkan. Beliau telah didera melalui tekapan setrika uap terhadap badannya secara berulang kali dan juga dipukul bertubi-tubi oleh kawan sealiran dengan dia. Atas tuduhan apa? Diorang tuduh dia mencuri komputer riba. Jadi, Zulfarhan ni cedera parah akibat perbuatan tersebut dan akhirnya meninggal dunia pada 1 Jun. Kes ini kemudiannya menjadi perhatian satu Malaysia kerana insiden ini adalah insiden buli yang ekstrim dalam sekitar asrama. Kes ini secara amnya berakhir pada 3 tahun kemudian iaitu 2 November 2021 apabila keputusan akhir dimuktamadkan dengan 6 suspek dijatuhkan hukuman asal penjara selama 18 tahun atas kesalahan mencederakan dengan tanpa niat. Seksyen 330 Kanun Kesiksaan. Sementara 17 orang lagi suspek dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun atas kesalahan mencederakan Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Berikut merupakan kronologi macam mana berlakunya benda itu. Pada 4.45 pagi 21 Mei 2017, Zulfarhan Osman Zulkarnain telah disoal siasatlah berhubung dengan kehilangan komputer riba oleh sekumpulan pelajar di bilik 4-10 di blok hostel Jebat di UPNM. Meskipun begitu, Zulfarhan menolak dakwaan mereka, menyebabkan dirinya dibelasa beramai-ramai menggunakan setrika uap, tali pinggang, getah paip, dan penyangkut baju. Perbuatan tersebut dilakukan hingga azan subuh berkumandang pada kira-kira jam 5.45 pagi. Kejadian ini diulang semula pada 1:30 pagi hingga 4:30 pagi keesokan harinya. Kecederaan yang terbit daripada kes ini menyebabkan Zulfarhan itu dibawa di klinik Al-Salam di Bandar Baru Bangi pada 26 Mei. Tetapi suspek yang membawanya menyembunyikan hal yang sebenar dan mendakwa bahawa mangsa ini terkena letupan bom masa latihan di Port Dickson Negeri 9. Mangsa digunakan pulang dan dibawa ke kondominium berdekatan. Namun begitu, Zulfarhan dilihat kaku oleh saksi pada 1 Jun sebelum dibawa ke Hospital Serdam. Dan Zulfarhan disahkan meninggal dunia pada hari itu dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Jalan Kebun Teh, Johor Bahru. Kes perbicaraan, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa ada sebanyak 90 tekapan setrika uap yang telah dilakukan oleh 5 orang student UPNM kepada si arwah Zulfarhan ini, dan inilah yang menyebabkan kematian mangsa. Namun ia tidak terjumlah kepada niat membunuh yang dengan sengaja itulah. Jadi Hakim Dato' Azman Abdullah dalam penghakimannya berkata, selepas mengambil kira keterangan pakar perubatan forensik Hospital Serdang Dr. Salma Arsyad dan Ketua Jabatan Perubatan Forensik Sungai Buloh Dr. Rohayu Shahar Adnan, Mahkamah membuat dapatan bahawa kematian mangsa bukanlah satu kematian mengejut selepas dicederakan. Beliau berkata mahkamah membuat penemuan fakta bahawa berdasarkan penelitian dalam kes pembelaan tertuduh pertama hingga kelima itu lah yang menyebabkan 90 tekapan tu. Jadi that's mean diorang ni sengaja tekap dia. Diorang sengaja bully dia. Tertuduh pertama, kedua, ketiga, tertuduh pertama, kedua dan keempat dan kelima mengaku mereka menekap hanya sekali konana dan 2 kali. Manakala tertuduh ketiga, diorang langsung tidak mengaku menekap. Namun tertuduh keenam dan saksi pendakwaan melihat tertuduh ketiga memang ada buat juga benda tu. Azman berkata, tiada keterangan kuku menunjukkan bahawa ada individu lain yang menekap badan si Zulfarhan. Beliau berkata bahawa di peringkat pendakwaan Dr. Salma berkata, benda siasat dapati ada 90 kesan luka lecur di hampir seluruh badan si Arwahirham Zulfarhan termasuk di bagian punggung dan juga alat kemaluan dia. Hakim juga berkata nyawa Zulfarhan Osman Zulkarnain ini sebenarnya boleh diselamatkan sekiranya dapat campur tangan daripada doktor dari klinik As-Salam semasa mangsa dirawat. Tapi doktor di sana kan diorang kan terima tu macam mana? Kawan dia cakap, oh dia jadi begini sebab ada pergi latihan letupan. Kamu ingat kah? Ya, that's one lah. Yang latihan letupan tu. Jadi doktor tu pun macam buta-buta juga lah. Dia orang, okay, latihan letupan, letupan lah. So dia ubat, dia
That's mean dia tidak rasa, mungkin dia tidak terpikir juga itu benda tu adalah penderaan, so dia rawat sajalah macam biasa, begitulah. Beliau berkata pada kebiasaannya pihak hospital atau klinik akan menelepon polis jika mengesaki pesakit itu dicederakan atau didera untuk isu perundangan perbuatan. Menurutnya, sepatutnya dokter tersebut tidak membabi buta lah mempercayai mangsa terlibat dalam kehidupan, macam yang saya cakap tadi. Beliau berkata jika mangsa tidak mengalami cedera parah, beliau tidak perlu dibawa ke klinik sebanyak 2 kali menggunakan kostum yang mahal. Kira-kira RM500 tahu satu jauh macam perawatan itulah. Teman pula, hakim berkata bahawa tertuduh ini boleh membawa mangsa pergi hospital kerajaan jar ataupun ke UPNM, tapi diorang tidak berbuat demikian sebab apa? Diorang takut diorang kantoi. Jadi Azman juga berkata Zulfarhani mungkin boleh diselamatkan jika jurulatih UPNM itu tidak bertindak menularkan jika menularkan tu kes si Zulfarhani daripada WhatsApp. Jadi SP23 penuntut UPNM Muhammad Aiman Alfa Asmandi Effendi yang menulis surat layang bersama tertuduh ke-8 Muhammad Ahmad Akif alias menyatakan si mati ada memesan kepada beliau jika hendak sapu ubat sapu semasa dia lena sebab dia sangat sakit. Perbicaraan dan keputusan akhir. Keputusan akhir diputuskan pada 2 November 2021 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur oleh Hakim Dato' Azman Abdullah dan 6 orang suspek utama telah dikenakan hukuman penjara 18 tahun atas kesalahan pencederaan tanpa niat membunuh Seksyen 330 Kanun Kesiksaan. Sementara 17 orang suspek lagi termasuk 5 orang suspek tadi dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan atas kesalahan pencederaan Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Walau bagaimanapun, pihak pendakwa raya bercadang untuk memfailkan kes ini ke tahap Mahkamah Rayuan untuk memperolehi sabitan membunuh ke atas suspek dan seterusnya menjatuhkan hukuman mati ke atas suspek. Pembicaraan rayuan pada 23 Julai 2024, rayuan silam. Pendakwaan memperbaharui dan mengesahkan bahwa hukuman kepada ke-6 suspek dengan sabitan membunuh Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dengan hukuman mati. Sungguh pun dengan pemalsuan hukuman mati mandatori di Malaysia, dengan hukuman penjara alternatif mula dikuatkan, barisan hakim berpendapat bahwa hukuman mati merupakan satu-satunya hukuman yang paling bermunasabah untuk gayap kecederaan yang didapati oleh si Zulfarhan. Jadi demikianlah berakhirnya kes si Zulfarhan ni. Semoga Allah yarham di bersemadi dengan aman. Dan kalau pergi sekolah, pergi belajar tu janganlah pergi membuli. Kita pergi sekolah, pergi belajar bukan untuk membuli orang. Dan sebagai ibu bapa juga kita kena pantau anak kita. Jangan sampai anak kita tu membuli anak orang lain. Dan kita kena ajar diorang juga kalau orang bully kita. Kalau orang bully anak kita tu anak kita kena lapor. Tidak boleh diam-diam. Walaupun kau di sekolah pertahanan, walaupun kau di asrama, you have to talk. Dan juga budak-budak lain tuh janganlah nakal. Kamu tengok berapa orang sudah hilang nyawa. Ini si Zulfarhan. Kemudian ada kes lagi college vocational tuh, kamu ingat kan yang saya cerita tuh? Itu pun hilang nyawa juga tuh budak. Yang ini pun sudah mau jadi cadet laut. Meninggal juga. Jadi kamu pikir-pikirlah, bukan senang mau beranak tahu ibu bapak nih. Ada yang susah mau dapat anak. Kalau senang dapat anak tuh tidak apa. Kau boleh beranak sampai 10, 20, 30 orang anak. Tapi kalau yang susah dapat anak, even lah kau ada 10-20 orang anak pun kau akan rasa sakit hati kalau anak kau meninggal dunia. Jadi, janganlah coba membunuh anak orang lain demi kepuasan diri sendiri. Akhir kata dari saya dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye!